Adik-adik pun dah tanya, "Ma, kalau kalau Mama tak ada adik macam mana?" Dia cakap kan. Tu akak kata, "Tak apalah, Tuhan ada." Itu je lah. Macam mana kan? Sebab benda ni bukan sesuatu yang mudah ya. Tak mudah. Hati ibu mana yang tidak luluh apabila anak yang dilahirkan normal dan memiliki bakat dalam bidang lakonan sejak kecil tiba-tiba diserang penyakit sehingga tidak mampu menguruskan diri sendiri. Diserang sakit sawan ketika berusia 19 tahun, Izzuan juga dimaklumkan menghidap penyakit TB dan kuman itu telah menyerang bahagian otaknya sehingga perlu menjalani pembedahan pada 5 Ogos 2021. Selepas 2 tahun menerima rawatan, ibunya iaitu Nur Ainun Abdul Rani memberitahu kesihatan Izzuan semakin baik namun terpaksa bergantung ubat-ubatan sepanjang hidupnya. Meskipun anaknya itu tidak boleh bekerja dan perlu diberikan perhatian sepenuhnya, namun Nur tetap bersyukur kerana penderitaan ditanggung Izzuan itu turut mendapat perhatian ramai pihak yang sudi menghulurkan bantuan. Sepanjang pembabitan dalam lakonan, Izzuan pernah meraih trofi pelakon pembantu lelaki terbaik Anugerah Skrin TV3 pada 2015 dan pelakon kanak-kanak TV terbaik Anugerah Seri Akasa 2016. Untuk episod M-Star Baik kali ini, M-Star bersama penaja Noah Health and Beauty berkesempatan menziarahi Izzuan dan ibunya di kediaman mereka yang terletak di Branang, Selangor bagi bertanya khabar dan berkongsi perkembangan terkini. Mak saya cakap peluang saya nak hidup memang agak tipis, 50-50 je. Taman pula doktor saya cakap saya ni dah tak boleh bangun dah. Memang terlantar. Tapi Alhamdulillah, tengok saya dah boleh berjalan sendiri. Semuanya atas keluarga saya sendiri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas apa yang dia gunakan kepada saya. Mungkin orang kat luar sana ada yang dah tahu kejadian yang menimpa Izzuan, ada yang mungkin tak tahu. Kak Nur sebagai ibu kepada Izzuan, mungkin Kak Nur boleh kongsikan kepada orang kat luar sana mengenai perkara ini. Adik ni sebenarnya kita orang pun tak tahu kan apa kena sebenarnya, tapi itulah bila dibawa pada doktor tiba-tiba kata TB. Sangatlah macam terkejut lah sebab kita memang tak ada kan, kalau kata keluarga memang tiada kan. Daripada dulu tok nenek semua memang tak ada lah TB, memang tak ada. Tapi mungkin kot masa syuting lah rasanya kan. Mungkin lah yelah mula-mula kita memang rasa macam kita tak boleh terima, betul tak? Sebab dia tengah macam baru nak naik lah orang kata kan, sebab sangat okey lah. Tapi tiba-tiba jadi macam tu, macam suka nak kita terima lah. Boleh katakan semua adik-beradik dia ke kakak-kakak abang dia memang ya tak boleh nak terima lah kan. Sebelum ini macam doktor katakan kehidupannya 50-50. Ya. Hati ibu mana yang tak luluh mendengar perkara itu daripada doktor kan. Apa yang akak boleh kongsikan reaksi akak ketika mendengar penjelasan doktor mengenai apa yang terjadi pada Izzuan? Kita hanya cakap pada doktor minta buat yang terbaik lah. Kalau kata pembedahan tu boleh menyelamatkan nyawa, kita orang terimalah, walaupun orang kata mungkin tak ada lah kan. Itu kita serahkan pada Tuhan je lah. Kita tak boleh buat apa-apa, betul tak? Sebab benda ni bukannya kehendak sesiapa. Sebab benda ni mungkin dah takdir dia macam tu kan. Maaf tanya lah, macam Izzuan sendiri ingatan dia ke atau dia punya selain daripada fizikal, ingatan dia okey ke atau ada kesan selepas pembedahan? Separuh tumpu, ada stroke kepala badan. Ingatan pun tak berapa nak kuat, nak ingat. So kadang-kadang dia percakapan dia pun kita tapi kita boleh bertugas sebab kita apa yang dia cakap kan. Macam tu lah. Adik dia sangat redha menerima keadaan dia. Jadi kita orang, takkanlah kita orang pula yang rasa macam tak bagus kan. So tengok dia macam bersemangat, okey, kita rasa okey lah. Si pesakit yang boleh menerima keadaan, kenapa kita tak boleh? So kita support dari belakang. Macam tu je. Tapi sekarang dia dah banyak buat sendirilah. Macam dulu tak boleh mandi sendiri, apa semua sekarang dia boleh mandi sendiri, boleh cepet berak sendiri semualah. Baju nak pakai sendiri semua dah okey lah. Cuma macam yang kalau tak boleh sangat tu baru dia panggil mama nak itu. Sekarang pun dia dah pandai buat air sendiri, masak Maggi sendiri. Mungkin akak boleh kongsikan betapa kesukaran yang dialami akak atau bagaimana akak menghadapi cabaran atau ujian yang diterima ni. Hai, nak kata suka tu memanglah suka sangatlah kan, sebab akak
tak dia buat apa-apa. Okey, akak tak kerja. Sebab semua ni yang tanggung kakak dia kan. Kakak dia yang kena susah payah. Sebab adik memang makan ubat. Memang tak boleh berhenti ubat tu. Ubat tu sebulan berapa ratus nak? 200. Untuk ubat dia setiap bulan. Ubat tu memang kena ada. Apa, ambil mana ubat ni? Ubat ni nama dia Kepra. Sebulan sekotak. Sekotak harga dia RM500 sebanyak 60 biji. Kita makan 2 kali lah untuk pagi dan malam. Ubat ni sebab kita tak nak dia sawan. Kalau tak ada makan ubat ni, dia akan jadi sawan lah. Sebab kata doktor, otak dia kan macam dia dah pasang dengan besi-besi segala benda lah. Kau tak tahulah, sebab yang tu lebih kembar dia yang lebih tahu kan. Tapi macam tu lah, lebih kau tak makan ubat ni, dia akan sawan balik dan itu akan macam kan. Sawan tu memang tak boleh baik. Dia kena makan ubat ni sampai mati. Sebab dia dah pembedahan tu kan. Masa bedah ni pun nak pasang balik ni pun tunggu sampai hampir 7 bulan kot. Nyaris-nyaris nak tak boleh pasang lagi nak. Sampai dia dah apa tu. Sebab dia punya tulang tengkorak dah kecut kan. Nampak dia macam dah berlubang, dia dah kecut tulang tu. Nyaris-nyaris tak boleh pasang lah sebab otak dia masih tak baik kan doktor kata. Tapi alhamdulillah lah, kita orang risau sebenarnya takut tak boleh pasang kan. Sebab masa tu lembut tau, takut tau kita orang. Sebab kita orang sangat berhati-hati. Abang dia sangat berhati-hati macam nak lap kepala dia ke apa semua. Takut kan, takut. Sangat menjagalah macam tu lah. Mungkin daripada segi karier Izwan bagaimana sekarang? Ada tak macam nak mungkin selit-selit juga sebagai seorang pelakon juga ke, ataupun tak ada terima tawaran langsung selepas apa yang berlaku? Rasanya adik mungkin kalau dia macam ni memang tak nak lah si adik. Sebab adik tak mungkin boleh mengingati dialog-dialog kau nak diberi dialog. Biasa dia punya dialog banyak-banyak kan. So adik tak mungkin dapat kot. Lagipun dengan keadaan ni macam ni, kita orang mungkin tak bagi sebab dia tak boleh penat. Otak dia pun tak boleh, kita tak boleh bagi dia macam dia kalau mengingat dia kan stres kan. So tu tak bagus untuk otak dia. Otak dia terlalu banyak berfikir, terlalu banyak penat macam tu. So tak apalah, tak payahlah nak ya. Izwan tahu tak Izwan dahulu seorang pelakon? Pernah ada tanya mama. Pernah tengok diri Izwan dekat TV? Betul. Macam mana perasaan Izwan bila tengok diri Izwan kat dalam TV tu? Malu. Izwan nak lagi tak masuk dalam TV? Kalau selepas ini ada orang panggil ke? Tak nak. Tak nak? Kenapa? Sebab Adik tak perlu rasa malu pada diri sendiri, okey? Ada lah dia orang masih suka adik. Tengok masa mesej-mesej mama selalu cakap, biarlah adik baik, boleh berlakon balik. Dia orang suka dengan adik punya lakonan, kan? So okey. okey. Kuat semangat. Bila dah berjadi sebegini, karier dan sebagainya, kita dah tanya kesihatan dan sebagainya kan. Akak sebagai seorang ibu, apa yang menguatkan semangat akak sekarang untuk menjaga Izwan? Apa yang akak boleh kongsikan? Sebab tengok dia punya ketabahan lah. So kita rasa macam kita kena perlu kuat lah. Kita tak ada mana nak sedih-sedih. Sebab dia sendiri boleh, orang kata, terima keadaan dia. Kenapa kita tak boleh? Walaupun kita sedih untuk masa depan dia. Seandainya dia tak boleh baik kan. Macam yelah, manalah tahu kan, kalau kita di awal masa mati benda semua kan. Siapa nak tengok dia? Adik pun dah tanya, Ma, kalau mama tak ada, adik macam mana? Dia cakap kan. Tu akak kata tak apalah, Tuhan ada. Tu je lah. Macam mana? Sebab benda ni bukan sesuatu yang mudah ya. Tak mudah. Izwan sendiri, bila dengar kata-kata daripada mak kan, apa impian Izwan selepas ini? Bahagiakan mak, itu nombor 1. Yang nombor 2-nya, bawa mak pergi haji. Adik tak nak baik ke? Tak nak. Tak boleh lah macam tu. Adik kena buat. Adik mesti nak baik. Rajin sikit, okey? InsyaAllah. Tim M-Star hari ni tidak datang kesorangan. Terbalik daripada kita datang nak bertanyakan khabar, kita datang juga dengan tim Noah, iaitu Cik Riz. Okay, kali ini adalah Cik Riz, wakil daripada tim Noah, dan kita datang sini adalah bukan sekadar nak bertanya khabar. Seperti saya katakan tadi, kita juga ada niat untuk berkongsi rezeki. Mungkin daripada Cik Riz sendiri untuk berkata mengenai kongsian rezeki tersebut kepada Kak Nur dan juga Izwan. Okey, adik Izwan, Kak Nur, jadi kami sebenarnya dapat berita daripada M-Star Baik. Katanya kondisi adik Izwan sekarang macam ni kan. Dah lama dah kita tak dengar berita ataupun cerita tentang adik Izwan, tak nampak di kaca TV, layar TV sekarang ni. So hari ni kami datang dan tengok sendiri adik Izwan macam mana keadaan dia kan. Agak tersentuh hati kami melihat keadaan kondisi adik Izwan ini. Walaupun kita banyak bergurau, kita bergelak-gelak kat sini, tapi realitinya adik Izwan dalam keadaan yang macam ni lah. So tergerak hati kami untuk menghulurkan sedikit. Kita tak cakap sebagai semua, tapi kita nak bantu, at least meringankan sedikit beban, dan juga harap dapat membantulah untuk kos perawatan adik Izwan semuanya kan. Tangan kiri ya, sebab kanan dia tak boleh.
Cakap apa nak? Terima kasih. Sebelum ni memang banyak adik punya peminat-peminat memberikan sumbangan ya. Banyak. Jadi kita ucapkan sangat-sangat terima kasih lah pada semua ada produser-produser, pada artis-artis, pada peminat-peminat ada yang memang ya tak lupa sampai sekarang pun masih diorang masukkan dalam akaun akak untuk bagi adik setiap bulan lah, walaupun tak banyak tapi kita sangat macam hargai sebab diorang masih mengingati dengan doa-doa diorang. Ya sangat-sangat. Terima kasih.